Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Inilah doa kami ya Tuhan. 主啊，这是我们的祷告， Kami mau lebih sungguh lagi mengiringi Engkau. 我们愿意更认真的来跟随你， Kami mau dibentuk menjadi murid-murid-Mu yang sejati. 我们愿意在你被你塑造成为你永恒的门徒。 Dan biarlah keseluruhan hidup kami menjadi hidup yang memancarkan akan terang dan kasih-Mu. 让我们的生命可以能够发挥神你的光亮， Sehingga banyak orang boleh mengenal dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. 让更多的人可以更认识你，成为我们耶稣基督的主。 Kami mau belajar akan firman-Mu, mohon Engkau yang memberkati setiap kami. 我们也要打开你的话，求主你赐福我们每一个人， Biarlah Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. 求圣灵在我们当中动工， Menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti dan juga melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. 求主你照亮我们的心思意念，让我们可以例行去读你的话。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉我主耶稣的圣名，我们祷告。 Amin. Saudara, kita bersyukur kita sudah memasuki akhir daripada bulan Januari, saudara. 我们要感恩，我们已经开始进入了这个1月的最后的主日。 Saya mengajak kita, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 38 dan 39. 让我们打开圣经，我们看约翰福音第1章38到39节。 Injil Yohanes pasal 1 ayat 38 sampai 39. 约翰福音第1章第38到第39节。 Jikalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian nanti dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我先用印尼文念，然后用中文来念。 Tetapi Yesus menoleh ke belakang, dia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. 耶稣转过身来，看见他们跟着，就问他们说：“你们要什么？”他们说：“拉比，在哪里住？”拉比翻起来就是夫子。耶稣对他们说：“你们来看。”他们就去看他在那里住。这一天便与他们同住，因为那时月有深正了。 Saudara, saya mau mulai khotbah ini dengan sebuah kisah daripada seorang anak pemuda yang bernama Jack. 我还没有开始讲到之前，我要开始一个故事，一个年轻人名叫杰克。 Saudara, Jack adalah seorang pemuda yang sedang mencari seorang kekasih. 这个杰克他是一个年轻人，他正在寻找一位他心爱的人。 Di dalam pencariannya ini dia berusaha berkenalan dengan begitu banyak pemudi, saudara. 在那边他认识了很多的女生。 Nah, saudara, satu kali Jack berjumpa dengan seorang pemudi yang bernama Grace. 杰克他最后他就遇到了一个叫优雅的人。 Saudara, Jack sangat terkesan sekali dengan sikap dan karakter daripada Grace. 杰克还非常的崇拜这个优雅这个他的人格和他的性格。 Dan saudara, saking sangat yakinnya dia sangat percaya bahwa Grace lah satu-satunya pribadi yang nanti akan mengisi akan jalan hidupnya. 他也明白知道这个优雅将要成为填补他心里面的人，而且和他一起过生活。 Saudara, singkat cerita mereka sudah berpacaran kurang lebih 9 tahun. 他们已经开始谈恋爱到9年的时间。 Saudara, pada ulang tahun anniversary pacaran yang keempat, Grace bertanya sama Jack. 在他们认识的4周年的时候，这个女生就问杰克： Kapan kita akan melangkah ke jenjang yang lebih dalam lagi dalam satu komitmen yang lebih sungguh, yaitu pernikahan? 我们什么时候我们要进入一个更好的阶段，就是我们的分离？ Nah, saudara, Jack menjawab Grace. 杰克就回答了这个优雅。 Dia berkata, pernikahan itu butuh banyak uang. 结婚需要很大的费用， Saya masih belum mapan dan masih banyak hal yang masih mau dikerjakan. 我还没有那个能力，我还有许多的工作要办。 Oleh sebab itu kita bicarakan itu nanti saja.
所以我们接下来的故事，等一下我们再谈。 Saudara, ulang tahun ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, Grace menanyakan juga hal yang sama. 在我们认识后的第5周年、第6周年、第7周年、第8周年，优雅依然问这个同样的问题。 Saudara, lagi Jack menjawab Grace dengan jawaban yang kurang lebih sama, saudara. 杰克的回答也是一样的回答。 Di ulang tahun yang ke-9, Jack juga ditanyakan hal yang sama, saudara. 在他们认识的第9周年的时候，杰克也再一次的被问到这个问题。 Dan kali ini saudara, Jack dengan nada yang sangat meninggi dan gusar dan merasa tersudutkan, dia marah kepada Grace. 然后杰克他火气一起来的时候，他就开始骂了这个优雅。 Saudara, dia berkata, tidak cukupkah perjalanan pacaran kita selama ini? 我认为我的这一段的时间里面还不足够吗？ Bukankah relasi kita sudah baik-baik saja? 我们谈恋爱不是很好吗？ Kenapa harus melanjutkan ke jenjang pernikahan? 为什么我们还要进到婚姻里面？ Kita berpacaran saja. 我们只有在谈恋爱的阶段。 Saudara, saya rasa jawaban ini menjadi jawaban yang tidak pernah diduga oleh Grace. 这个优雅从来没有听过杰克这样的回答。 Tetapi inilah gambaran yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, saudara. 今天就这个写照就发生在我们的生命当中。 Bukankah cukup banyak sebagian orang yang mengaku dirinya Kristen, 不是有很多基督徒他自称为基督徒吗？ tidak mau melangkah ke dalam komitmen yang lebih sungguh bersama dengan Tuhan dan hanya memacari Tuhan. 然后他就不要迈入一个基督更深的关系，只要在谈恋爱的阶段。 Banyak orang yang mengaku dirinya Kristen hanya memacari gereja tanpa mau berkomitmen di dalam gereja. 很多人他称为信徒，但是他只有在教会里面成为一个恋爱的人，他不要与基督在一起。 Di dalam bukunya Stop Dating the Church, Joshua Harris mengatakan setidaknya ada 3 tanda seseorang yang selalu hanya ingin memacari gereja. Joshua Harris 他有说，最低限度有3种的人只愿意对教会谈恋爱的特征。 Saudara, yang pertama dia berkata kurangnya komitmen. 第一，他说他们缺乏信心。 Banyak orang Kristen hari ini merasa tidak perlu berkomitmen di dalam gereja. 很多的信徒他觉得在教会里面他不需要有这个戒指， Terlihat nyata ketika mereka mengikuti ibadah-ibadah yang diberlangsungkan. 而且他们只有跟随那教会里面普遍的崇拜。 Komitmen orang itu teruji di dalam setiap ibadah yang dia ikuti. 然后每一个戒指在教会里面的每一个崇拜，他都有在。 Di dalam sebuah komitmen pelayanan yang dikerjakan. 还有很多的侍奉的工作他也做， Sangat minim sekali. 所以他只觉得很有勤劳。 Yang kedua, 第二， banyak orang tidak mau terikat dengan satu gereja. 很多人他不愿意被束缚在一个同样的教会里， Gereja diumpamakan seperti food stand yang berjejer di dalam food festival. 他只有把这个教会看起来好像是他的一个生活范围里面的一个典章。 Dan setiap orang Kristen adalah pengunjung yang datang ke festival makanan itu. 然后每个信徒只有来到这里参加一种的会议而已。 Mereka mencicipi satu. 然后他试了每一种的样式的菜肴， Tentu saja tempat-tempat makanan yang dicicipi adalah makanan-makanan kesukaan daripada si pengunjung. 当然他只是选择他喜欢吃的菜而已。 Jadi kalau misalkan gereja tidak menawarkan, memberikan sesuatu yang mengenyangkan, yang menyukakan hati pengunjung, maka gereja itu ditinggalkan. 所以这个教会不能够满足他的所需要的事物，所以他就开始离开了教会。 Mudah sekali bagi orang Kristen hari ini berpindah-pindah gereja mengikuti selera dan kebutuhan mereka. 然后很多的信徒就是常搬迁教会，根据他自己的欲望，跟他自己的要求。 Ditambah lagi dengan masuknya era digital hari ini. 特别是进到我们电子的时代， Saudara, tentu saja era digital membawa dampak kebaikan di mana kita bisa beribadah dengan leluasa di tengah-tengah masa pandemi ini, saudara. 当然数码的电子时代，我们可以在哪里都可以参加聚会，特别是疫情的时候。 Namun di sisi lain, saudara, era digital pada akhirnya membentuk sebuah pola, sebuah gaya bergereja yang tidak sehat, bukan? 如果这个数码的时代，就是造成了我们对一个教会里面不健康的、不健全的一个状况。 Jika kita tidak suka dengan satu ibadah atau pengkhotbah tertentu di dalam gereja tertentu yang kita sedang lihat, maka kita tinggal mencet tombol mengganti channel.
如果我们跟随一个教会，我们不喜欢他讲道，不喜欢他的节目的话，很容易他只有按一个钮，他就搬离了这个教会。Bahkan di dalam 1 jam yang kita sediakan, kita bisa mengikuti beberapa channel ibadah streaming yang disediakan. 甚至我们可以同一个时间里看许多个别的不同的教会的直播。 Yang ketiga, 第三点， Joshua mengatakan banyak hari ini orang Kristen menjadi kritikus yang handal. 其实这个时候也是触了很多处事的批评家， Semua aktivitas gereja dikritik. 全部教会里面的动态他都批评， Mulai dari yang sederhana sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan strategi, visi, misi gereja. 从一个简单的事情，直到教会里面的意向、使命等等。 Seolah-olah tidak ada yang beres di dalam gereja. 他觉得整个教会里面一切都是好像不准的、不好的。 Bukannya memberikan jalan keluar bagaimana cara mengatasi hal-hal yang kurang itu, tetapi orang-orang ini lebih senang mengkritik saja. 他不是给教会里面一些的建议，他反而批评教会里面的一切方针。 Bahkan ketika diberikan kesempatan untuk bergabung bersama-sama memajukan pelayanan di gereja, orang ini dengan 1001 alasan dia bisa menolaknya. 甚至给他机会让他参与教会种种的活动，但是他给了1001个理由，他拒绝。 Mulai dari hal yang sangat sepele berkata, maaf saya sibuk. 给个最简单的工作，他就回答说：“对不起，我。” Sampai hal-hal yang kelihatannya rohani, namun sebenarnya tidak gitu. Saya memberikan kesempatan kepada orang lain saja. 甚至很简单的答案，他就回答说：“我给这个机会给别人吧。” Yang sebenarnya menunjukkan bahwa dirinya tidak mau berkontribusi aktif di dalam sebuah pelayanan di gereja. 就是意思说，他不愿意把他自己奉献在教会里面的这些活动里。 Saudara, inilah pengamatan Joshua Harris dewasa ini terkait dengan orang Kristen dan gereja. 所以这个是 Joshua Harris 他所写的现今基督徒对教会的态度。 Nah saudara, masalahnya kondisi ini bukan hanya didapati di dalam gereja, tetapi di dalam relasi pribadi, personal antara orang percaya dengan Tuhan. 这不单单是在教会里发生，而是在个人或者是他对教会里面的人物里面。 Tidak sedikit orang Kristen yang hanya having fun dengan Allah, bukan? 很多的基督徒，他对上帝只是一种的玩乐，或者是一种的。 Mereka tidak mau berkomitmen lebih, mengikuti Tuhan dan hanya senang menjadi seorang penggemar. 他也不要借志成为跟随主的人，他只是愿意一个在家里附属的人。 Yesus menjadi salah satu idol atau kemudian superstar di dalam kehidupannya. 在他生命里，耶稣只是他的生命中的偶像。 Yesus bukan menjadi yang terutama di dalam hidupnya. 在生命里面，耶稣不是第一。 Saudara, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari ini? 今天我们对主的态度又如何？ Apakah kita adalah termasuk pribadi-pribadi yang hanya ingin having fun dengan Tuhan? 是不是我们只有跟上帝，我们只有在喜乐的方面而已呢？ Mengagumi Tuhan, 我们或者是我们对神只是一个敬畏， tetapi tidak pernah mau menjadi pengikutnya. 但是我们不肯成为他的门徒。 Saudara, Tuhan tidak menginginkan seorang pengikut, seorang penggemar, saudara. 主不愿意我们每一个追随者。 Saudara, ketika kita kemudian percaya kepada Yesus, tapi kita tidak mau membuat komitmen mengikuti Dia, 我们只有要相信耶稣，但是我们没有借志要跟随他。 maka sesungguhnya kita tidak lebih daripada seorang penggemar Yesus. 那个状况就是好像是我们只是一个粉丝而已。 Itu sebabnya saudara di dalam surat Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14, 所以在希伯来书第5章第12节那边告诉我们， saudara penulis Ibrani begitu heran melihat jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu. 所以那个时候他看到当时的门徒，他感到很奇怪。 Saudara, oleh sebab itu penulis Ibrani mengatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat.
所以第12节里面告诉我们，看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还有人将你上帝圣言的初端，另教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不能熟练公义的道理，因为他是婴孩。唯独长大成人了，才能吃干粮。他们心巧细练得通达，就能分辨好歹了。 Penulis Ibrani mengatakan dengan secara gamblang kepada jemaat pada waktu itu, kamu selama ini sudah menjadi orang-orang percaya. 在那边告诉希伯来教会的人，一向以来你成为一个信徒， Secara ukuran waktu harusnya kamu sudah menjadi pengajar. 其实你们就已经成为一个师傅。 Tetapi kenapa kamu masih bersikap seperti kanak-kanak yang selalu mau minum susu dan bukan makanan keras? 但是为什么到现在你人好像婴孩然吃奶不吃干粮的人？ Bertahun-tahun menjadi seorang Kristen, tetapi perilaku, kehendak, emosi masih sangat bayi rohani. 你已经多少年在教会里面，你一切的动态，你一切的思绪，你还像是小孩子一样。 Ada banyak orang-orang Kristen hari ini tidak berani untuk melangkah dan menjalankan kebenaran firman Tuhan. 很多的基督徒现当今基督徒不敢行使神道的人， Tidak mau bertumbuh. 不要改变。 Gereja hari ini dipenuhi oleh orang-orang Kristen dewasa yang masih bayi rohani. 当今的教会现在充满了很多婴儿式的成人基督徒。 Terus akibatnya pemimpin-pemimpin gereja lebih sibuk mengurus bayi-bayi rohani dibandingkan memikirkan strategi bagaimana menjadikan murid-murid Kristus yang dapat memuridkan serta menjangkau jiwa-jiwa baru. 所以教会的牧者他现在只是在牧养一些只吃奶的基督徒，很难给他们一个定义，让他怎么样来给教会的一切的施工，使他们可以成长。 Semua energi, semua pemikiran difokuskan hanya untuk melayani, mengemong, dan melawat bayi-bayi rohani ini. 全部一切的策略，一切的方针呢，只是在照顾那些吃奶的基督徒。 Secara usia bertambah, namun secara pemahaman, komitmen, dan pertumbuhan iman mengalami kemandekan. 虽然身体一天比一天长大，但是他们的节制、他们的思维永远都是小孩子。 Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog dari Jerman yang hidup sekitar tahun 1906 sampai 1945. 在1906年的这彭浩费的一个德国的牧师， Saudara, dia mengatakan bahwa kekristenan tanpa pemuridan adalah seperti kekristenan tanpa Kristus. 没有门徒，他说没有门徒的基督教是没有基督的教会。 Saudara, dia menantang orang-orang Kristen yang hidup pada zamannya untuk menjadi murid Kristus yang sejati. 但是在他那边，他这个教会里面没有一个永恒的基督徒。 Di dalam tulisannya dia berkata, hari ini gereja banyak menawarkan anugerah yang murah. 现在在教会里面充满有恩典的教会， Anugerah yang murah adalah anugerah yang dijual di pasar-pasar. 这个教会就好像在市场里面拍卖的。 Apa itu yang dimaksud dengan anugerah yang murah? 什么是这个便宜的恩典？ Anugerah yang murah adalah berupa sebuah khotbah pengampunan tanpa menuntut seorang untuk bertobat. 但是他便宜的恩典就是叫你们可以悔改，但是没有叫你们内心世地的悔改。 Anugerah yang murah adalah melakukan baptisan tanpa melakukan disiplin gerejawi. 便宜的恩典就是在教会里面施洗，但是没有教导他们怎么样来带领着教会。 Anugerah yang murah adalah anugerah tanpa pemuritan. 便宜的恩典就是没有门徒的恩典， Anugerah tanpa salib. 就是便宜的恩典没有十字架的。 Dan anugerah yang murah adalah anugerah tanpa Kristus yang hidup dan berinkarnasi dalam kehidupan orang percaya. 便宜的恩典的教会就是没有一个活的耶稣在他的教会里， Saudara Bonhoeffer dengan sangat keras 所以这是个很强硬的强调。 menantang jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu. 在那个时代，他的对他那个教会挑战， Kita harus meninggalkan anugerah yang murah ini. 我们必须离开这便宜的恩典， Kita harus masuk kepada anugerah yang mahal. 我们必须要的珍贵的恩典，我们必须要勇往直前。 Apa itu anugerah yang mahal? 那是什么呢？ Maka Bonhoeffer mengatakan dicatat di dalam Alkitab anugerah yang mahal adalah diumpamakan dengan seorang yang menemukan harta terpendam di dalam ladang. 所以珍贵的恩典就是在他的
2天里面发现到一些都能够为神使用的人。 Maka dengan sangat sukacitanya orang itu menutup kembali, dia menjual seluruh hartanya dan membeli ladang itu. 所以他就无论如何，他就卖掉他的产业，他就买了这块田地。 Maka Bonhoeffer berkata, inilah anugerah yang mahal itu. 这个就是我们珍贵的恩典， Meninggalkan segala-galanya hanya demi mendapatkan Kristus. 抛开一切，只要为得到基督。 Saudara, itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 1 tadi kita sudah baca. 就好像在约翰福音第1章我们刚才念的里面， Ketika beberapa murid Yohanes datang berjumpa dengan Yesus. 当有几个门徒来见耶稣， Maka Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu cari? 所以耶稣就问他们：你们在寻找什么？ Apa yang kamu cari? 你在寻找什么？ Saudara, pada zaman itu adalah hal yang wajar jika seseorang mengikuti satu pribadi yang berkarisma. 在那个时候，他们围在一起的时候， Karena di zaman itu saudara ada tipikal orang-orang yang senang dengan hukum-hukum agamawi dan praktik-praktik agamawi. 所以他们那个时候非常的敬佩那些在罗马时代的一些的典章。 Nah, yang biasanya mengikuti ini adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. 通常就是跟这些文士和法利赛人。 Tapi juga ada tipikal orang yang senang dan mencari kesempatan untuk sebuah kedudukan dan kekuasaan. 有些人也在这里要寻找权力和地位的人， Ini adalah tipikal orang-orang Saduki. 这通常都是撒都基的人。 Ada juga yang sangat nasionalis, saudara. 当然这是很普遍化， Mereka mencari seorang tokoh politis, kemudian pemimpin militer yang mampu menghancurkan kekuatan penjajah Romawi pada waktu itu. 在那个时候他们寻找一个能够推翻罗马统治时代的人。 Ini adalah golongan orang-orang Zelot. 当然这个就是基别派的人， Tetapi ada juga orang-orang yang hanya mencari kesembuhan, mukjizat, dan lain sebagainya. 也是有人寻找要医治健康，而且寻找神迹的人。 Nah, kita banyak mendapati orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu hanya untuk mendapatkan mukjizat, bukan? 当然我们知道在那时候跟随耶稣的人也需要神迹，看到神迹的人。 Tentu juga ada orang-orang yang mencari kehendak Allah. 当然也是有人寻找神旨意的人。 Itu sebabnya Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu cari? 但是当主耶稣问你在寻找什么的时候， Apakah kamu datang karena kamu ditunjuk melihat Yohanes menunjuk aku? Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 还是你看那除去世人罪孽的羔羊？ Apakah kamu melihat Yesus sebagai sebuah pribadi yang berkarisma? 还是你看到一个主耶稣是一个非常有吸引力的人？ Apakah kamu mencari Yesus sebagai pribadi Mesias yang akan membebaskan daripada belenggu penjajahan? 还是你看到一个主耶稣要愿意带领你出的这个受致命的人？ Apa yang kamu cari? 你在寻找什么？ Saudara, kalau pertanyaan ini diajukan Yesus kepada kita pada saat ini, 如果这个问题主耶稣问我们的话， apa yang kita jawab, saudara? 我们要回答什么？ Apa yang saudara cari di dalam Yesus saat ini? 你这个时候你在耶稣身上，你要找什么？ Saudara, menarik sekali ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu cari? 这个是非常有奇妙的问题。当主耶稣问他你在寻找什么的时候， Saudara, mereka langsung menjawab Yesus, Rabi, Guru, di manakah kamu tinggal? 他们只是问耶稣：“夫子，你住在哪里？” Saudara, pertanyaan ini bukan menanyakan alamat rumah Yesus, saudara. 当然，这不是问主耶稣的地址， Bukan sebuah pertanyaan basa-basi seperti kita berjumpa dengan orang, tinggal di mana? Oh iya, saya tahu daerah sana. 也不是一个客套话，好像我们比方见面的时候，你住在哪里？ Saudara, pertanyaan ini adalah sebuah kerinduan untuk mengikuti guru yang berada di depannya. 意思是说，他们有这个科目要跟随主耶稣。 Pada masa itu, saudara, ketika seorang belajar dari seorang guru, 就当这个学生跟一个老师学习的状 maka 态， dia harus bersama dengan guru itu 24 jam sehari. 他必须跟随着老师一天24个小时， Meninggalkan segala-galanya, ikut gurunya, kemana gurunya pergi, kemana gurunya tidur, disitulah dia. 抛开一切，他老师去哪里，在哪里吃饭，在哪里睡觉，他都跟随。 Maka mereka bertanya, Guru,
di mana kamu tinggal? 所以他们问夫子，你住在哪里？ Dan Yesus menjawab, mari dan kamu akan melihatnya. 耶稣说：“你跟随我吧，我来告 Karena 诉你。 Tuhan Yesus tidak memberitahukan di mana dia tinggal. ”当主耶稣问他说：“他们在到那里的时候， Karena memang dia tidak punya tempat tinggal di dalam dunia ini, bukan? 但是他在这个世界上，他没有居住的地方， Karena memang dunia ini bukan rumahnya, saudara. 因为这个世界根本不是他的家， Rumahnya ada di surga sana. 他的家在天堂。 Maka setiap murid yang mengikuti dia meninggalkan segala-galanya, mengikut Yesus sampai kepada kekekalan. 所以这些门徒们就是抛开一切，跟随耶稣，直到永生。 Saudara, oleh sebab itu, saudara, mari kita memikirkan kembali hari ini keberadaan diri kita. 所以今天我们在回顾我们自己的状况， Apakah kita adalah sungguh-sungguh murid Kristus, atau jangan-jangan kita hanyalah seorang penggemar daripada Kristus? 我们是不是真的跟随基督的人，还是我们只是崇拜耶稣的人？ Karena banyak orang hari ini merasa cukup menjadi penggemar saja. 很多人跟随他只是崇拜而已， Karena tidak memerlukan komitmen lebih di dalam mengikut Yesus. 在他的生命里面，他不愿意有更多的介质来跟随耶稣。 Saudara, saya tahu ada harga yang harus dibayar ketika kita menjadi murid Kristus. 我知道我们要跟随耶稣，我们必须付上代价。 Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. 因为耶稣说，凡要跟随我的人，必须舍己背起十字架，跟从我。 Harga yang mahal kita harus bayar. 这个代价是何等的大！ Tapi saya mau katakan, saudara, pada siang hari ini, tidak menjadi murid Kristus adalah harga yang jauh lebih mahal yang harus kita bayar. 今天我要告诉你，我们跟随耶稣，这个代价是何等的大！ Ketika kita tidak mau menjadi murid Kristus, ada harga yang sangat-sangat mahal yang saudara dan saya harus bayar. 如果我们不跟随耶稣，我们必须付上很大的代价。 Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 Tuhan Yesus berkata, 在马太福音第7章21到23节那边告诉我们， bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 但有的人说，只是你告诉你说，凡是称为我主啊主啊的人，也不一定是进天国。 Saudara, Yesus dengan jelas mengatakan, bukan setiap orang yang menyebut Tuhan, Tuhan bakal masuk surga. 主耶稣说，并不是每一个称呼说我主啊主啊的人都能够进天国。 Tetapi seorang yang punya komitmen untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga, itulah yang masuk surga. 但是一个人如果他戒制，他有一个节制，愿意遵行天父旨意的人，才能够进天堂。 Saudara, percaya saja tidak cukup kalau saudara dan saya tidak mengerjakan kehendak Tuhan yang mengasihi kita. 如果我们只是相信，但是如果我们没有付受神对我们付上的工作代价， Itu sebabnya Yakobus berkata, kalau kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. 如果你相信，只是相信而已，那是很好。 Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan gemetar. 但是那个时候，很多人也不相信，在那时候也在那个战斗。 So, di dalam ayat yang ke-22, Tuhan Yesus mengatakan pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 在马太福音7章22节那边有告诉我们，那日必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多的异能吗？” Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 所以在23节那边，主耶稣再次说：“他明明告诉他们，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我吧。” Saudara, jawaban yang sangat tidak mengenakan, bukan? 这个回答非常的让人不爽。 Kita merasa kita sudah melakukan banyak untuk Tuhan. 我们觉得我们为主做了很多， Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. 但是主说：“我不认识你们， Enyahlah kamu, hai semua pembuat kejahatan. 你们这些作恶的人，离开我吧。” Saudara, apa itu harga
tidak menjadi seorang murid? 那时候成为一个门徒是什么？成为没有价值呢？ Saudara, Tuhan menginginkan saudara dan saya mengikutinya menjadi murid. 主耶稣要你要我来跟随他，成为门徒。 Itu berarti kita melepaskan segala-galanya mengikuti dia. 意思就是说，我们抛开一切，忠心的跟随他。 Lukas mencatat di dalam pasal 14 ayat 33 sampai 35. 路加福音14章33到35节告诉我们， Demikian pula lah, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. 这样你们无论什么人，若不赐下一切所有的，就不能做我的门徒。盐本是好的，盐若失了味，国用什么叫它再咸呢？禾用在田里，禾堆在粪里，都不合适，只好丢在外面。有耳可听的，就应当听。 Kehidupan kita diumpamakan seperti garam, bukan? 我们的生命不是好像盐一样吗？ Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamulah garam dunia. 主耶稣对我们说，我们是世上的盐。 Garam berarti saudara dan saya memberikan rasa, menahan pembusukan di tengah-tengah dunia ini. 所以我们就把这个调味带到这个世间。 Tapi Tuhan Yesus berkata, garam memang baik, tapi kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa dia dihasilkan? 主耶稣说，如果这个盐就变成淡味的时候，它有什么意义？ Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 不能够合适，只好丢在外面。 Saudara, biarlah kita dengan penuh kegentaran di hadapan Tuhan, kita melihat, merefleksikan hidup kita hari ini. 今天我们要站静在神的面前，回顾我们的生命。 Apakah sungguh kita adalah seorang murid Kristus 我们是不是成为一个基督的门徒？ yang selalu memiliki kerinduan melakukan kehendaknya di dalam hidup kita? 我们常常渴慕要遵行他的旨意， Atau jangan-jangan kita adalah seorang penggemar-penggemar Tuhan? 还是我们只是一个粉丝而已？ Kita senang dengan cerita-cerita Alkitab. 还是我们只愿意听起一些的故事？ Kita senang dengan mujizat-mujizat yang ada. 或者我们只需要看到很多的那些神迹？ Tetapi kita tidak pernah mau berkomitmen sungguh-sungguh mengikut Tuhan di dalam hidup kita. 但是我们生命，我们不要真正的来对神的抉择。 Ketika kita pulang pada siang hari ini, biarlah kita boleh mengingat beberapa hal ini. 今天中午我们回到家，我们盼望大家都能够记得几样的事情。 Saudara, tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. 如果没有悔改，就没有赦免。 Jangan bermimpi saudara dan saya mendapatkan pengampunan, tapi kita tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 我们所需要的就是赦免，但是我们不要真正的悔改。 Tidak ada keselamatan tanpa penyerahan diri. 没有降服，我们就没有救恩。 Saudara, keselamatan berarti kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. 我们愿意把我们自己献上献付于神的脚前。 Tidak ada kehidupan tanpa kematian. 没有死亡，就没有生命。 Kristus mati di kayu salib supaya saudara dan saya yang mati memiliki hidup yang kekal di dalam Dia. 主耶稣世界上死，让我们一切都死了以后，我们都可以在那永生里面。 Tidak ada percaya tanpa mengikuti. 没有跟随，我们就没有相信。 Kiranya Tuhan menolong kita. 求主帮助我们， Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Hati kami gentar Tuhan. 主啊，这个时候在你面前， Oleh sebab itu kami mohon kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memampukan setiap kami. 求主的圣灵来帮助我们每一个自己， Agar kami boleh terus berproses menjadi murid-murid-Mu yang sejati. 让我们可以被陶造成为你永恒的门徒。 Murid yang tahu apa yang guru kami inginkan di dalam hidup kami. 在我们生命当中，一个门徒知道我们的夫子所要的事。 Itu sebabnya biarlah kami boleh terus membangun relasi kami dengan Engkau. 让我们可以重新建立我们与主的关系， Bertumbuh mengenal Engkau. 来成长，来认识你。
sehingga kami boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. 让我们可以越像你，成为我们的救主的 Demi 耶 nama 稣。 Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉我主耶稣圣名，我们祷告。 Amin. Amen。